Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nur Aziah binti Abdullah. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Saya sendiri Edi Azran bin Muhammad Hanafi 268332, Bidayah binti Abbas 268739, Kokilawani 268386, Rinuka 268628 dan Cherry Mauri 268319. Okey, kami akan membentangkan tugasan kumpulan undang-undang dalam komunikasi bertajuk Pelanggaran Hak Individu di Malaysia. Untuk pengenalan, kita jemput Bidayah untuk memberi sedikit pengenalan. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Bidayah akan menerangkan bagaimana pelanggaran hak individu ni berlaku. Jadi sebelum tu hak pribadi seseorang manusia telah diiktiraf di banyak negara termasuklah Malaysia. Jadi hak individu ni apa? Hak individu ni ialah hak setiap individu, hak pribadi secara bebas untuk bersendirian, mencari publicity, boleh seperti artis yang mencari glamour, dan juga ada juga individu yang ingin hidup secara privacy, yang tidak mahu sebarang publicity. Serta hak pribadi ni juga bermaksud setiap individu boleh menikmati kehidupan dia seperti yang dia inginkan. Okey. Jadi bagaimana pelanggaran hak individu ni berlaku? Okey, dia berlaku dalam banyak bentuk yang boleh kita sampaikan. Salah satunya daripada segi bentuk pendedahan nama, kemudian gambar serta kegiatan tanpa keizinan individu tersebut, dan juga dalam bentuk pencerobohan dengan mendedahkan dengan mendedahkan maklumat peribadi individu tersebut sehingga memberi kesan negatif kepada individu, seperti menjatuhkan maruah atau memalukan individu tersebut, serta menimbulkan trauma dan penderitaan seperti tekanan mental. Hak individu ini juga disebut dalam Perlembagaan Malaysia, tetapi tidak disebut secara spesifik. Dia disebut di dalam Perkara 5 hingga Perkara 13 yang mengandungi kebebasan asasi bagi tiap individu. Kebebasan asasi ni termasuklah hak beragama, hak sama rata, kebebasan bergerak, hak mengeluarkan suara atau pendapat, hak kebebasan berhimpun, serta lain-lain perkara yang berkaitan dengan kebebasan asasi tersebut. Pelanggaran hak individu ini berlaku dalam teknologi yang pesat, teknologi yang tinggi sekarang ni. Kita boleh nampak setiap individu memang akan mempunyai telefon mudah alih yang sangat senang untuk menyebarkan maklumat serta untuk kita mencari maklumat yang melalui yang paling besar sekali sekarang ialah laman media sosial. Di situ banyak, setiap individu, setiap orang boleh melaporkan atau mengeluarkan statement di dalam media sosial tu, dan ia sebuah platform yang sangat besar berbanding TV malahan sekarang, sebab di situ sangat pantas dan cepat orang untuk menerima maklumat tersebut. Kemudian boleh juga berlaku melalui digital camera. Yang paling banyak berlaku sekarang ialah apabila content creator, YouTuber melakukan konten tanpa persetujuan hak individu tersebut, atau mereka merekod video tersebut tanpa
persetujuan hak individu yang berada di dalam video mereka. Serta CCTV. CCTV ni juga boleh berlaku hak pelanggaran individu tersebutlah apabila seseorang menyebarkan video tersebut tanpa concern daripada individu ataupun daripada company tersebut. Daripada company CCTV tersebutlah. Seterusnya Selamat sejahtera. Saya akan menjelaskan tentang analisis berkaitan pelanggaran hak individu. Okey, baik. Terdapat 4 kategori pelanggaran hak individu. Yang pertamanya ialah gangguan secara salah. Okey, ia boleh dikaitkan dengan gangguan ke atas hak atau unsur peribadi individu tanpa pengetahuan dan keizinan. Yang keduanya pula, kategori yang menerbitkan bahan peribadi, ya, personal information. Ia dikaitkan dengan pendedahan sesuatu perkara yang benar-benar bersifat peribadi. Yang ketiganya pula, meletakkan seseorang dalam gambaran palsu. Okey, ia boleh dikategorikan kepada 3 jenis. Yang pertamanya ialah memutarbelikan. Dalam English kita boleh dikatakan sebagai distortion. Yang keduanya pula sebagai hiasan. In English, embellishment. Dan yang terakhirnya ialah pencerikan. Fictionalization boleh disebut dalam English. Okey, manakala kategori keempat pula boleh dipanggil sebagai apropriasi. Okey, benda ni selalu terjadi kepada selebriti, ya, terutamanya kepada selebriti. Okey, ia akan menjejaskan hak personality mereka, hak privacy mereka dan juga hak publicity mereka. Okey, saya seterusnya serah kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya akan menerangkan tentang Akta Hasutan 1948. Akta ini adalah berkaitan mana-mana orang yang melakukan atau cuba melakukan atau membuat apa-apa persediaan untuk melakukan atau berkomplot dengan mana-mana orang untuk melakukan apa-apa perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut atau jika dilakukan akan mempunyai kecenderungan menghasut melakukan suatu kesalahan. Seterusnya, Akta Fitnah 1957, libel. Kenyataan fitnah yang dikeluarkan dalam bentuk kekal. Contohnya seperti fitnah di buku, kartun, majalah, video, laman web sosial, buku, filem, muzik dan sebagainya. Slender iaitu kenyataan fitnah secara spontan atau menerusi gerak gaya gestures. Biasanya percakapan lawak lisan atau gerak gaya. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, isu berkaitan pelanggaran hak individu seperti penyebaran maklumat pribadi, foto-foto. Akta Pribadi 2010 melindungi maklumat individu terutamanya dari konteks transaksi komersial dari disalahguna dan jatuh kepada pihak yang tidak berkenaan dan bertanggungjawab. Akta Kanak-kanak 2001 meliputi hak memberi pendapat, dipelihara identitinya, pelindungan undang-undang dari sebarang gangguan atau serangan, pelindungan terhadap eksploitasi seks dan bentuk eksploitasi lain. Terima kasih. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis undang-undang komunikasi berkaitan pelanggaran hak individu. Undang-undang berkaitan hak pelanggaran individu di Malaysia secara dasarnya tidak mempunyai peruntukan undang-undang spesifik berkenaan hak peribadi di bawah perlembagaan persekutuan. Tetapi disebabkan ada satu kes keputusan Mahkamah Persekutuan pada kes Siva Rasiah. Dalam mengendalikan kes tersebut, Peguam telah memutuskan bahawa perkara 5/1 Perlembagaan Persekutuan berkaitan kebebasan diri, iaitu personal liberty. Turut termasuk hak peribadi seseorang individu dan justru itu dapat difahami Mahkamah di Malaysia telah memberi pengiktirafan bahawa
hak peribadi adalah satu hak yang perlu diiktiraf dan diberi perlindungan undang-undang di negara kita. Itu saja untuk analisis tentang undang-undang komunikasi. Untuk undang-undang TERD dan fitnah, undang-undang TERD dan akta fitnah, undang-undang TERD adalah merupakan kesalahan di bawah undang-undang sivil, manakala akta fitnah 1957 adalah antara akta yang berada di bawah kanun jenayah bagi kesalahan berkaitan fitnah. Undang-undang yang mempunyai peruntukan yang hampir sama berkaitan kesalahan fitnah. Dia terbahagi kepada dua, sivil dengan jenayah. TERD adalah merupakan salah satu jenayah undang-undang yang telah lama wujud. Kesalahan-kesalahan dalam undang-undang TERD adalah seperti ceroboh tubuh badan, tanah dan harta benda, kecuaian, kacau ganggu, fitnah dan lain-lain lagi seumpamanya. Okey, bagi jenayah pula, kesalahan dia terdapat 4 seksyen kesalahan, iaitu seksyen 499, seksyen 500, seksyen 501 dan seksyen 502. Apa lagi ya? Terdapat juga kes-kes berkaitan fitnah dan pelanggaran hak individu yang tidak sahaja membabitkan elemen jenayah juga di bawah undang-undang sivil. Selain undang-undang TERD dan akta fitnah 1957, terdapat peruntukan dalam bentuk kesalahan jenayah bagi melindungi hak individu. Contoh kanun keseksaan akta 574. Okey, itu sahaja daripada saya. Beberapa pandangan dan cadangan dapat diberikan dari segi bagaimana undang-undang dapat menangani masalah berkaitan pelanggaran hak individu. Sebagai contoh, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 yang melindungi data peribadi pengguna dari segi komersial, dan dari perkara berkaitan pelanggaran hak individu. Sebagai contoh, macam kalau kita login dalam apps ke apa-apa ke, dia akan tanya dulu kita macam mana permission kita untuk guna data peribadi. And in case kalau ada orang guna data kita, orang tu boleh dipenalize. Itulah akta ni. So next ialah akta TOT dan akta fitnah 1957 yang macam Eddie discuss tadi. Akta ni dia digunakan untuk membantu individu dari mengambil tindakan ke atas kerosakan atau kerugian yang dialami oleh mereka. So let's say macam dalam social media ada orang upload benda yang berunsur fitnah. So orang yang affected tu dia boleh mengambil tindakan, macam dia saman malu ke, macam dia minta pampasan ke. So akta fitnah ni membolehkan orang yang affected tu dapat pampasan. Next ialah kanun keseksaan. Kanun keseksaan macam Eddie bincangkan tadi, dia ada 4 section dan hukuman penjara 6 bulan boleh disabitkan jika trauma atau trauma dialami oleh orang yang mangsa. Next ialah Akta Komunikasi dan Multimedia. Akta ni menjadi satu alternatif untuk membantu memangsa fitnah atau kacau ganggu dengan membuat laporan kepada SKMM atau pihak polis. Jika mangsa tu dia tak berkemampuan dari segi kewangan, dia boleh menggunakan akta ni untuk membuat saman malu di mahkamah. Dan yang paling last, pandangan yang paling last adalah
hak individu kanak-kanak. So let's say macam certain ibu bapa dia akan overshare, dia akan share secara melampau di social media. So hak individu kanak-kanak ni digunakan untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran hak kanak-kanak tersebut. Dan kesimpulannya, perkembangan teknologi yang semakin canggih juga datang dengan risiko dan telah memudahkan lagi isu-isu pelanggaran hak individu. Walaupun terdapat banyak akta yang digobal, actually benda ni dia adalah atas diri individu tu sendiri. Semua orang kena bertanggungjawab dengan apa yang kita muat naik dalam laman sosial. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.